Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada pagi Jumaat ini yang mana kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama melihat isi kandungan ayat-ayat Allah di dalam surah-surah yang berada di dalam Al-Quran dengan menggunakan pendekatan melihat di sebalik pembukaan dan penutupan surah-surah Al-Quranul Karim. Okay. Pagi ini seperti yang kita maklumkan, kita akan membincangkan surah yang berikutnya, iaitu suratu At-Taubah. Ya, surah At-Taubah. Okay. Surah At-Taubah, surah At-Taubah, kalau kita tengok surah At-Taubah ni surah yang berada pada juzuk yang ke-10 dan juga berada pada juzuk yang ke-11. Surah At-Taubah ada lebih kurang dalam 129 ayat. Jadi untuk kita nak memahami 129 ayat surah At-Taubah ni tidak sempat dalam tempoh 1 jam. Tetapi kita boleh menggunakan pendekatan melihat pembukaan dan penutupan surah At-Taubah. Okey. Surah At-Taubah, kita lihat terlebih dahulu tujuan Allah turunkan surah At-Taubah. Daripada nama surah itu sendiri, kita sudah dapat mengetahui pasti surah itu ada kaitan dengan taubat. Jawapan dia memang benar. Ada kaitan tentang taubat. Okay. Kenapa dengan taubat ni? Okay. Jadi surah Taubah ini surah yang mengajak kepada manusia supaya kita sentiasa bertaubat dalam apa sahaja perkara, khususnya bagi sesiapa yang ada meninggalkan jihad. Maknanya surah Taubah ni juga dia ada maklumat tentang jihad, berperang melawan musuh-musuh yang memerangi orang Islam. Okey. Ada peristiwa beberapa orang sahabat, begitu juga beberapa orang Islam yang lain yang dia tidak pergi berperang. Sedangkan berperang ini wajib. Tetapi ada orang yang pergi meninggalkan peperangan. Okay. Tetapi walaupun mereka berdosa, mereka tidak ikut perang,
Allah membuka ruang, Allah membuka peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat ni dia terbuka kepada semua manusia. Jahat macam mana sekalipun, kan, pernah bunuh orang berapa banyak sekalipun, lawan Islam berapa banyak sekalipun, pintu taubat itu dibuka oleh Allah dengan seluas-luasnya. Inilah tujuan surah At-Taubah. Surah At-Taubah adalah surah yang ada kaitan dengan peperangan Tabuk. Kalau kita belajar surah semalam, kita belajar surah Al-Anfal, ada kaitan dengan perang Badar, tetapi surah Taubah ada kaitan dengan peperangan Tabuk. Okey, ada kaitan dengan perang Tabuk. Perang Tabuk ni adalah perang yang akhir dalam siri peperangan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak mahu cerita tentang perang Tabuk, tetapi kita nak menceritakan tentang, walaupun musuh-musuh Islam ni dia pernah bunuh orang Islam dalam peperangan ke, kan, dia pernah lawan Nabi ke, kan, dia pernah cederakan orang Islam yang lain, tetapi turunnya surah Taubah ni, Allah membuka pintu taubat yang seluas-luasnya. Tuan-tuan, agama Islam ni bukan agama yang pendendam. Agama yang jahat macam mana orang sekalipun, Allah bagi pintu taubat. Kalau istilah kita, tidak ada maaf bagimu, kan? Tapi bagi Allah tidak. Bagi Allah Ta'ala, Allah buka pintu taubat. Sebab tu banyak ayat dalam surah Taubah ni menyebut tentang taubat. Tambahan pula, kalau tuan-tuan ikut ataupun pernah membaca surah Taubah, surah Taubah ni surah yang paling banyak memaparkan karakter orang-orang munafik. Surah Taubah ni surah yang membongkarkan. Kalau nak kenal orang munafik, surah Taubah bongkarkan. Ini ciri dia, ini karakter dia, surah Taubah. Sebab tu surah Taubah ni surah yang membongkarkan orang-orang yang munafik ni sebenarnya siapa? Apa ciri-ciri mereka? Apa kaitan dengan perang? Orang munafik ni memang mereka akan mengelakkan diri daripada berperang. Tapi Allah buka pintu taubat. Allah buka pintu taubat seluas-luasnya. Tapi kalau tak ambil kesempatan taubat tu, maka tidak ada jalan lain, maka bersiap sedialah untuk menerima balasan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, dah jelas tentang tujuan bagi surah Taubah, maka senanglah kita untuk memahami kepada pembukaan dan penutupan surah Taubah. Untuk surah Taubah ni, kita akan lihat dua sudut pada pembuka dan penutup. Okay. Sudut yang pertama, kita nak melihat Allah memberikan kepada kita tentang tunjuk ajar bahawa orang-orang yang kafir dekat sini merujuk kepada orang kafir yang dia serang orang Islam. Orang kafir yang menindas orang Islam. Orang kafir yang halau orang Islam daripada tanah air dia.
orang kafir yang membunuh orang Islam. Jadi surah Taubah ni surah yang Allah menegaskan bahawa tak boleh dekat, tak boleh lagi nak berbaik-baik pada mana-mana orang kafir. Allah suruh kita lepaskan diri, putuskan hubungan dengan orang kafir. Dalam masa yang sama, Allah menurunkan keizinan untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi orang Islam. Itu permulaan bagi surah Taubah. Okay, apa berkaitan dengan taubat? Nanti kita akan ceritakan. Kita tengok dulu kepada pembukaan dia. Okay. Untuk pembukaan ni, kita boleh lihat pada ayat yang pertama dengan ayat yang kelima. Okay. Dalam nota ni, saya bawakan contoh ayat 1 dengan ayat 5 terus. Saya tak bawa lah ayat 2, ayat 3, ayat 4. Tapi saya bawa contoh ayat 1 dengan ayat 5. Ya, jadi kalau kita baca ayat pertama, Allah menjelaskan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atum minallahi wa rasulih. Allah kata pemutusan hubungan daripada Allah dan Rasulnya terhadap kaum musyrikin. Maksudnya kali ni tak ada lagi nak deal dah. Tak ada lagi nak adanya perjanjian. Sebab mereka tak pernah nak tunaikan janji. Sekarang ni dalam fasa yang memang kena apa? Kena serang. Kena berperang dengan mereka. Tak boleh lagi nak berbaik-baik, tak boleh dah. Dah tak boleh nak jadikan dia sebagai BFF, best friend forever, dah tak ada dah zaman tu. Kalau zaman dulu tu ada follower, kalau ada friend dekat dalam senarai friend kita dalam FB ke contoh, kita dah kena, waktu terus surah Taubah ni, kita dah kena apa? Dah kena unfriend. Maksud dia macam tu. Kena jauhkan dah, kena jauh. Bukan sekadar unfriend, kita kena block dia. Bukan sekadar block, kita kena perang mereka. Ke situ contohlah pada surah Taubah pada ayat yang pertama. Lepas tu kita tengok ayat 65, Allah mengizinkan memerangi mereka. Jadi Allah mengatakan, kalau kita baca dekat ayat 5 tu, Allah mengatakan فَإِذَنْ ثَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, apabila habis je bulan-bulan yang haram itu, maka Allah kata apa? فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقَعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. Allah kata, habis je 4 bulan haram ni, contohnya masuk bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah, jangan perang mereka, jangan bunuh. Maksudnya bulan Zulqaidah, jangan kacau mereka, bincang senjata. Maksudnya bulan Muharram, jangan. Ataupun maksudnya bulan Rejab. Selain 4 bulan ni, jumpa mereka, bunuh mereka. Allah kata, maka bunuhlah orang musyrikin tu di mana saja kamu jumpa mereka. Tawan mereka, kepung mereka, cari mereka di tempat-tempat persembunyian mereka. Maknanya tak boleh lagi dah kita dah nak jadikan dia kawan. Dia dah kena jadi sebagai musuh. Itu yang ayat pertama sebut tadi. Sebab apa? Sebab ni mereka dah memang, sebab surah Taubah ni surah yang hujung-hujung dah turun kepada Nabi. Maknanya peluang nak berbaik-baik itu dah tak ada dah. Jadi Allah perintahkan mereka pergi cari orang-orang musyrikin. Kemudian Allah mengatakan, jika mereka bertaubat, jika mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka. Di sini, walaupun perang,
Tapi kalau mereka macam mereka nak beriman, mereka nak bertaubat, mereka tak nak memerangi orang Islam tak. Lepas tu mereka akan menyembah Allah. Mereka akan, maknanya kalau mereka Islam, mereka kena solat. Lepas tu mereka kena tuna zakat, Allah kata biarkan mereka. Ini yang kita nampak, walaupun sejahat mana mereka pun, tapi kalau kita memerangi mereka, mereka mengucap kalimah syahadah, lepas tu mereka bertaubat, Allah kata lepaskan mereka, biarkan mereka, sebab mereka dah jadi Islam. Sampai macam tu Islam ni agama yang bukan agama pendendam. Bagi surah Taubah. Okay, kita dah jumpa pada permulaan dia, pembukaan. Jadi kalau kita tengok kepada penutupan, okay, kita tengok dekat penutupan, kejap ya. Okay, kalau kita tengok kepada penutupan, Allah ulang kembali seperti mana pembuka tadi. Kan Allah Ta'ala kata apa kan? Allah kata cari orang musyrikin tu, bunuh mereka, tawan mereka, kepung mereka. Ayat nombor 5 tu. Tetapi ketika kita baca ayat yang hujung, sebab surah At-Taubah ni dia ada 129 ayat. Jadi dekat ayat 123 dah dekat hujung-hujung dah. Sebab dia dah 123, maka Allah ulang kembali tentang perintah memerangi orang kafir. Baca ayat yang kelima tadi, Allah cerita tentang carilah orang kafir. Waktu dekat penutupan dah hujung-hujung surah At-Taubah, Allah ulang sekali lagi. Memerangi orang kafir. Jadi kita tengok pada ayatnya. Cuma ayat dia ni saya mohon maaf, saya tersalah letak ayatnya. Ke betul lah? Kejap. Kejap ya, bukan ayat 123. Sekejap. Saya minta maaf tuan-tuan dia sebab ayat dia betul. Betul lah, betul. Betul, ayat 123. Takut saya tersalah. Belum puasa ya tuan-tuan, maafkan saya. Okey. Kalau kita tengok ayat 123 ni, kita akan tengok ayatnya. Allah mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang kafir yang berdekatan dengan kamu. Biar mereka rasa sikap keras kamu, tegas yang ada kepada kamu. Jadi Allah mengulangilah kembali tentang apa? Tak boleh lagi nak berlembut-lembut dengan orang-orang yang memerangi orang Islam. Kamu kena tunjuk kehebatan kamu orang Islam. Kamu dah tak boleh bagi muka dah. Kamu kena perang mereka. Kamu kena tunjuk bahawa orang Islam ni dah tak boleh lagi nak main-main lagi. Dah tak boleh nak acah-acah dah. Tunjuk kehebatan kamu, keizahan kamu. Sebab itu Allah mensyariatkan adanya jihad, adanya peperangan. Jadi kalau kita gabungkan pembuka dengan penutup ni, maka ia membawa kepada maksud yang sama. Maksud yang sama akan kenapa kena perang? Kenapa kita tak boleh guna kaedah yang lembut-lembut dan sebagainya? Itulah yang menjelaskan tentang ayat pertama, bara'atum. Kita dah kena putuskan hubungan dengan orang-orang yang kafir. Ini adalah sudut yang pertama. Apa kaitan dengan taubat? Kita masuk sudut dua ni, kita akan lebih nampak lagi. Jadi kita baca pada sudut pandang yang kedua pada pembuka. Kalau kita lihat pada sudut pandang yang kedua, pembukaan surah Taubah ni, Allah menjelaskan tentang orang yang ingkar ataupun orang yang berpaling dari agama Allah. Maksud dia,
Kalau dah perang pun, maksudnya kalau dah sampai kena perang, tak nak juga bertaubat, maknanya apa? Maknanya tahap yang sampai kena perang ni. Tapi kalau ingkar juga, tak nak juga memeluk Islam, maka nak kena buat apa? Maka inilah sudut pandang yang kedua yang Allah Ta'ala nak mengatakan bahawasanya kalau mereka dah ingkar sangat dah, kan, mereka tak nak menerima agama Islam, maka serahkan dia kepada Allah. Itu ayat yang ketiga. Ada kaitan dengan yang kita cerita tentang taubat tadi itu. Jadi kita tengok ayat dia terlebih dahulu. Tengok Allah kata apa. Allah mengatakan, ayat ni sebenarnya ayat nombor 3 ni dia ada panjang lagi di depannya, tapi saya ambil potongan dia. Allah mengatakan, fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Tengok Allah kata, oleh itu jika kamu bertaubat, maka taubat itu adalah baik bagi kamu. Allah buka peluang bertaubat. Kan? Kalau ada orang dia nak bertaubat, kan, semasa dalam peperangan tersebut maksudnya dia menyerahkan diri, dia bertaubat, Allah kata itu kan lebih baik. Tapi Allah kata kalau dia degil juga, dia tak nak terima, Allah gunakan dengan bahasa wa in tawallaitum, dan jika kamu berpaling, kalau kamu masih tak nak terima juga agama Islam ni, maka Allah kata fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, maka ketahuilah sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Maksud dia Allah bagi tahu, kalau kamu nak berpaling juga, memang kamu tak ada jalan lain lagi lah, maka keputusannya kamu kena berhadapan dengan azab Allah. Allah menggunakan dalam bentuk kenyataan. Allah kata kamu takkan dapat kalahkan Allah. Walaupun kamu rasa kamu ni hebat, kamu tak nak terima, kamu tak nak taubat, kamu masih nak tega lagi dalam kekafiran tu, kamu ingat kamu boleh kalahkan Allah tu? Allah kata tidak, kata Allah. Kamu takkan dapat melemahkan Allah. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada orang-orang yang berpaling daripada memeluk Islam itu. Allah mengatakan wabashshiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, dan khabarkanlah, sampaikanlah berita gembira kepada orang kafir tentang azab yang pedih. Tapi sebelum kita masuk kepada berpaling tu, Allah bagi ruang apa, tuan-tuan dan puan-puan? Allah bagi ruang apa pada mereka? Allah bagi ruang apa? Allah bagi ruang bertaubat. Sangat tepat dengan nama surah Taubah. Kalau sampai perang pun, dengan kaedah perang pun dah tak, macam dah tak boleh terima lagi, so nak buat apa lagi? Maka Allah lah yang akan memberikan balasan kepada mereka. Mereka ingat mereka boleh lari daripada azab Allah. Tidak sama sekali seperti mana yang Allah sebut pada ayat yang ketiga. Okay. Kita tengok kepada penutup. Bagi sudut yang kedua ini, kita baca kepada penutupnya. Kita tengok kepada ayat 129. Ni ayat last sekali. Ayat ini ada kaitan dengan zikir yang elok kita baca 7 kali pagi, 7 kali petang. Hadis itu dihasankan oleh sebahagian para ulama hadis. Ayat 129. Ayat akhir sekali surah Taubah,
ada kaitan dengan ayat nombor 3. Kalau ayat nombor 3 ni Allah kata, jika kamu berpaling ingkar, kamu tak akan terlepas dari Allah. Ayat nombor 129 Allah ulang sekali lagi. Kenapa jadi macam ni? Maknanya kan, Allah Ta'ala nak gertak mereka ni bukan sekadar dekat ayat 3 je. Sampaikan ayat 3 tadi kan ayat yang Allah kata bagi tahu dekat mereka kalau kau degil juga kau akan dapatlah berita gembira dengan azab yang pedih kan. Tapi Allah ulang pada penutupan surah Taubah ni, Allah ulang sekali lagi orang yang ingkar ataupun berpaling daripada agama Allah. Jadi Allah menyebutkan pada ayat fa in tawallaw, kemudian jika mereka berpaling. Maknanya kan ayat penutup kan, ayat hujung kan. Maknanya Allah kata kalau dah tak ada jalan dah kan, pasal ayat penutup ni macam perang pun dah macam dah bagi peluang, tak juga last sekali dekat penutup Allah perintahkan kepada Nabi dan orang beriman untuk buat apa? Fa in tawallaw, kemudian jika mereka berpaling, masih lagi ingkar, maka katakan kepada mereka, faqul, maka katakanlah, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan yang disembah, yang layak disembah selain Dia. Kepadanya lah aku berserah diri dan Dialah yang mempunyai arasy yang agung. Jadi kalau kita baca ayat ni, ayat yang maksudnya kalau kau dah tekir sangat dah, kami tidak ada jalan lain, dah usaha, kami bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat sini pun kita boleh dapat contoh usaha dulu, ya, seperti memerangi mereka. Tapi kalau berpaling juga, serahkanlah apa nak jadi selepas itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kaitan dengan tujuan surah At-Taubah tadi, membuka pintu taubat? Kita dah sebut tadi kan, diberi ruang untuk mereka bertaubat. Tapi kalau mereka nak berpaling juga, tak nak terima juga, tak nak ambil peluang bertaubat tu, serahlah ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah sedikit sebanyak maklumat yang boleh kita bincangkan tentang surah At-Taubah. Ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan peperang. Tapi tuan-tuan jangan faham dakwah ni perang je dulu yang pertama. Bukan. Bukan Islam ni tertegak di atas mata pedang. Kalau orang salah faham, dia tak baca habis maklumat ni, mungkin dia ingat, Islam ni paksa je, diorang ni memeluk Islam ni, siapa nak kena perang. Perang ni seperti saya sebut tadi lah, surah Taubah ni surah-surah yang turun pada tahun ke-9 Hijrah, ke-10 Hijrah, hujung-hujung perang yang memang perang yang hujung lah. Jadi inilah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan bagi maklumat surah tu At-Taubah. Jadi kalau ayat ni kita aplikasi dalam diri kita, soalannya kalau kau dah diberi taubat, kau dibagi ruang untuk kau bertaubat, tapi kalau kau berpaling juga, serahlah. Kau akan berhadapan dengan apa yang Allah nak buat kepada kamu. Jadi kita ambil kesempatan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Kita teruskan dengan surah Yunus. Okay, surah Yunus. Okay. Surah Yunus ni surah yang ke-10
Juzuk yang keberapa surah Yunus ni? Okay, kalau kita tengok nota dekat nota sinopsis juzuk 11, surah Yunus ada 109 ayat. Rupa-rupanya surah Yunus ni surah yang berada pada juzuk yang ke-11. Juzuk yang ke-11. Surah Yunus. Mungkin tuan-tuan dan puan dah sampai, kalau buat tadarus ke ataupun baca secara sendiri, mungkin tuan-tuan dah sampai kepada surah Yunus. Maknanya tuan-tuan dah sampai kepada juzuk yang ke-11. Jadi, mari kita sama-sama melihat isi kandungan surah Yunus yang mengandungi 109 ayat ini, tapi bukan kita nak tengok 109 ayat, tapi kita nak melihat ayat-ayat yang ada pada pembukaan dan ayat-ayat yang ada pada penutupan. Okay. Untuk memahami pembuka dan penutup, kita nak lihat terlebih dahulu apakah tujuan surah Yunus. Okey. Surah Yunus, surah tentang siapa? Surah bukan sebenarnya surah tentang Nabi Yunus, tapi surah tentang kaum Nabi Allah Yunus. Kenapa surah tu tak dinamakan surah kaum Yunus? Sebab surah tu dia cerita tentang kaum Yunus, bukan cerita tentang panjang lebar tentang Nabi Yunus. Tapi kenapa surah tu nama Yunus? Sebenarnya kenapa surah itu dinamakan dengan surah Yunus? Kerana ada kaitan berimannya kaum Nabi Allah Yunus di saat-saat mereka hampir azabnya Allah turunkan itu, akhirnya mereka beriman sebelum azab itu Allah Ta'ala turunkan. Jadi kesan daripada keimanan mereka yang telah menyelamatkan mereka daripada azab itu, maka mengenang jasa baik Nabi Allah Yunus, maka diletakkanlah surah itu dengan surah Yunus. Okay, itu di antara justifikasi mengapa dipilih nama surah Yunus, bukan kaum Yunus. Okay. Apabila kita faham surah tu tentang kaum Yunus, maka tujuan surah Yunus ini adalah surah yang nak mengingati. Okey. Tuan-tuan, masih ingat lagi surah Taubah kan? Okey, masih ingat surah Taubah? Surah yang Allah buka peluang tentang taubat kan? Jadi, surah Yunus ni, dia menyambung apa yang ada dekat taubat tadi. Maknanya surah Yunus ni, surah yang kata, cepat, pintu taubat tu ada, jangan sampai tempoh dia habis, cepat ambil peluang tu. Jadi cerita yang ambil peluang tu sementara waktu tu masih ada, sangat bertepatan dengan cerita kaum Yunus. Kita semua tahu kan, azab Allah tu dah dekat dah nak Allah timpa kepada kaum Yunus. Tetapi sebab dia cepat-cepat ambil peluang beriman, maka mereka selamat. Mereka terselamat. Ada kaitan tak dengan surah Taubah tadi? Ada kaitan. Surah Taubah tadi surah yang buka peluang taubat. Okey. Tapi kalau tak nak bertaubat, siaplah. Itu dekat Taubah. Tapi kalau kita bawa maklumat dekat Taubah tu, bawa masuk kembali dekat surah Yunus, dia akan pergi kepada tujuan surah ni. Maka surah Yunus ni surah yang memberi reminder kepada kita, memberi peringatan tentang sikap lalai
sikap mengabaikan, nak beriman kepada Allah ni, nanti kau akan kena azab di dunia dan di akhirat. Jadi surah Yunus ni, surah yang dia menunjuk kepada, kalau tuan-tuan nak lebih mudah faham dia, tuan-tuan boleh letakkan surah yang kena ambil opportunity. Sementara waktu ada, Allah bagi peluang taubat, peluang beriman ni cepat-cepat ambil. Jangan lalai. Jangan sampai leka, takut kita leka, peluang tu tertutup. Apabila tu peluang tu tertutup nak beriman, maka habis kita. Dekat dunia kena azab, dekat akhirat pun kena azab. Kalau tuan-tuan nak jelas lagi tentang tujuan surah ni, tuan-tuan kena ingat kembali. Ada kisah siapa yang dia dekat-dekat azab azab tu dah kena dekat dia, baru dia nak mengaku beriman. Siapa boleh sebut kisah siapa dekat surah Yunus ni? Ada Allah letak tentang maklumat dia beriman ketika azab tu dah kena pada dia. Kita masih ingat tak? Fir'aun. Ya, kisah Fir'aun. Okey, jadi kita tengok sekejap nota pasal Fir'aun ni ada tak? Sekejap ya. Okey. Saya tunjukkan ayat dia sekejap ya. Ayat dia. Sekejap ya. Oh, dia dekat juzuk yang ke-12 sekejap. Okey, saya tunjukkan juzuk 12. Okey, nanti tengok nota dekat juzuk 12. Okey, kita tengok kisah Fir'aun tu. Nak kuatkan tujuan tadi supaya senang nak faham pembuka dan penutup ni. Oh, saya tak bawa. Maafkan saya, dia dah masuk surah Hud dah. Okey, tak apa. Kita patah balik kepada surah Taubah. Okay, Ustaz masih juzuk 11, ayat 90. Yalah, tapi tadi nota saya tunjuk tu dia dah. Saya bawa juzuk 12, nota tu. Okey. Kalau kisah Fir'aun itu, siapa boleh bantu sebutkan dia berada. Okey. Kisah Fir'aun yang dia dah kena azab kan. Maksudnya Allah dah bagi peluang dia taubat. Tapi dia dengki juga, dia leka, dia lalai, dia sombong. Akhirnya azab tu dah kena dekat dia, baru dia nak mengaku beriman. Okey, tuan-tuan kena tengok, boleh rujuk pada muka surat 219, bermula pada ayat nombor 90. Ayat nombor 90, ayat nombor 91, ayat nombor 92. Kisah Fir'aun yang waktu azab tu dia dah tenggelam dah. Kata Allah dah dekat-dekat dia nak tenggelam. Laut yang dibelah tu dah hampir menimpa dia. Waktu tu baru dia kata apa? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Jadi sangat tepat peletakan kisah Firaun yang lemas waktu itu baru nak beriman dengan kisah kaum Yunus yang menjadi nama surah Yunus. Apa beza kaum Yunus dengan Firaun? Bezanya mereka, kaum Yunus ni, mereka ambil kesempatan tu untuk mereka selamat dari azab. Mereka bukan golongan yang lalai, dia ambil peluang tu. Tapi kalau Firaun, dia tak ambil peluang yang Allah bagi, panjang peluang untuk dia bertaubat tu. Tapi dia tak ambil peluang tu. Dan ada kaitan juga tak dengan surah yang ke-9 yang kita bincang tadi tentang taubat. Okay, dah jelas tentang tujuan surah Yunus ni, maka mari kita lihat macam mana cara Allah nak bagi peluang kepada mereka untuk beriman kepada Allah. Jadi kita kena tengok kepada pembuka dan penutupnya. Lalai beriman kepada Allah ni, nak beriman macam mana? Caranya bagaimana? Okey. Jadi kita lihat kepada pembuka dan pada penutup. Okey. Sudut yang pertama pada pembuka bagi surah Yunus ni, kita boleh ambil pada topik cerita tentang Al-Quran.
pada ayat yang pertama. Ini memang jelas kerana dia ayat yang pertama. Allah menyebut tentang Quran yang mengandungi penuh dengan hikmah. Kita tengok ayat pertama. Allah mulakan pada ayat pertama. Kita dah tahu tujuan surah tadi kan? Kita dah tahu tujuan surah. Jadi apabila kita baca dekat ayat pertama, Allah memulakan dengan menyebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah tilka tu maksudnya itulah ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran tu diganti dengan nama Al-Kitab yang mengandungi hakim, yang mengandungi hikmah. Itu ayat pertama. Allah membuka surah Yunus ini dengan menerangkan Al-Quran itu mengandungi hikmah. Jadi penutup dia tentang apa? Allah ulang semula tentang ini. Allah ulang semula tentang Al-Quran yang mengandungi hikmah. Allah ulang semula. Okey. Allah ulang semula dekat penutup ni. Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kita, kalau kau dah tahu Al-Quran itu mengandungi hikmah, bagi faedah kepada engkau, bagi kebaikan kepada engkau, menyelamatkan engkau dunia dan akhirat, kan? Sesuai untuk engkau sebagai manusia, maka kena buat apa dengan Quran ada hikmah tu? Maka dekat penutupnya, mari kita lihat Allah Ta'ala sebut. Kita lihat kepada ayat nombor 108. Kita tengok pada ayat nombor 108. Allah mengulangi tentang hikmah tadi. Okey, yang hikmah tadi tu kan Allah kata Al-Quran itu mengandungi hikmah. Jadi Allah Ta'ala nak kuatkan tentang Quran itu dia jadi hikmah. Kenapa? Kenapa Quran ini Quran yang bagi kebaikan kepada kita, dia menyelamatkan kita, bagi kena nak cari kebahagiaan ada dekat Quran, nak bagi kita kejayaan ada dekat Quran, nak menyelamatkan kita dunia akhirat ada pada Quran, nak bagi ketenangan ada pada Al-Quran. Kenapa sampai seperti itu? Al-Quran Al-Hakim tadi ayat 108 menerangkan. Allah kata apa? Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Di sini jawapan dia. Okey, Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia. Allah minta Nabi menyuruh kepada manusia. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu kebenaran daripada Rabb kamu. Telah datang kebenaran daripada Rabb kamu tu apa kebenaran tu? Iaitu Al-Kitab Al-Hakim. Jadi penutupan ni dia ulang kembali kan pada ayat yang pertama. Kalau ayat pertama kata itulah ayat Al-Quran mengandungi hikmah. Kenapa sampai mengandung hikmah? Maka ayat 108 kata, kerana ayat Quran itu adalah benar yang ia datangnya daripada Allah. Oh, patutlah Al-Quran ini mengandungi hikmah, mengandungi kebaikan. Rupa-rupanya ia datang daripada pencipta kita, pentadbir kita semua, iaitu Allah. Jadi dia sebenarnya dia mengukuhkan kembali pada ayat yang pertama. Lepas tu kena baca ayat selepas dia lah. Jadi Allah akan cerita tentang dua jenis manusia.
setelah diturunkan kebenaran daripada Rabb kamu, dia buat apa? Ini kita bincang pada sudut pandang yang kedua nanti, yang berikutnya. Tapi kita dapati, kalau kita buat kombinasi antara ayat 1 dengan ayat 108 ni, kita akan dapati Allah menyebut tentang tema yang sama, tentang Al-Quran yang mengandungi hikmah. Fikir-fikirkan tuan-tuan dan puan-puan. Adakah Allah saja je nak letak pembuka seperti itu dan penutupan seperti itu? Sudah pasti kita akan jawab, tidak ada bagi Allah ini perbuatannya yang sia-sia. Betul kan? Tak ada. Mesti ada hikmah dia. Mesti ada sebab dia. Maka inilah sebabnya yang memberi jawapan kepada kita bahawa, oh, rupa-rupanya Al-Quran, pentingnya kita dengan wahyu Al-Quranul Karim. Wahyu Al-Quran inilah yang wahyu inilah yang datang daripada Allah inilah yang Allah sampaikan kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus sampaikan kebenaran dari Tuhannya kepada kaum dia. Tapi kaum dia buat apa? Dia ikut apa yang Nabi Yunus pesan. Ada kaum yang kedua macam Fir'aun. Macam-macam Allah hantar kebenaran melalui Nabi Musa kan, dengan mukjizat Nabi Musa. Tapi tak nak ambil peduli. Begitu juga dengan kisah Bani Israil dan sebagainya. Okay. Jadi kita lihat kepada sudut yang kedua, pembuka surah Yunus. Okay. Sudut yang kedua bagi surah Yunus ini, kita lihat dari sudut bentuk ancaman dan bentuk berita gembira. Okay, kita tengok ayat 2. Ayat 2 ni tuan-tuan kena sambung dengan ayat 1 tadi. Kalau ayat 1 tadi Allah kata Al-Quran itu mengandungi hikmah. Okay. Jadi kalau Al-Quran itu mengandungi hikmah, jadi Al-Quran itu bagaimana bentuk hikmahnya. Okay. Jadi kita tengok pada ayat yang kedua. Jadi hikmah Al-Quran itu, ia datang dalam bentuk, kadang-kadang dia memberikan ancaman. Dia menakut-nakutkan kita. Kadang-kadang ia menggembirakan kita, berikan kita 1000 harapan kita. Itulah pendekatan Al-Quran yang penuh hikmah. Kenapa ada metod seperti ini? Menakut-nakutkan, menggembirakan, memberi ancaman, menyampaikan berita gembira. Kita dah kata tadi dekat ayat 108. Kerana ia datang daripada Tuhan yang cipta kita, yang jaga kita, yang tahu kita ni perlu buat seperti apa. Kalau kita gembirakan saja orang, nanti orang akan jadi lalai. Kita jadi macam duk ingat yang macam akan menyebabkan kita jadi harap je. Menyebabkan kita tak peduli dah tentang benda yang lain, duk harap saja. Tapi Al-Quran juga mendatangkan kaedah menakut-nakutkan kita supaya kita teringat. Tapi masih sama, kita ada berita gembira. Kerana itulah manusia. Pendekatan dia perlu dipelbagaikan. Jadi kita lihat pada ayat nombor 2. Okay, dekat ayat nombor 2 ni, Allah Ta'ala, kita ambil dekat sini. Kita mula daripada ayat nombor 2 ni, Allah mengatakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Mula-mula ayat ni, Allah kata, kita ambil pada mulalah ayat 2 tu, Allah mengatakan, kita ambil terus pada makna, pada maksud dia. Ayat kedua ni bermaksud,
patut ke bagi manusia tu dia rasa hairan disebabkan kami telah wahyukan kepada seorang lelaki di kalangan mereka. Jadi Allah mengatakan kepada mereka, kenapa mereka tak nak terima Muhammad ni? Sebab Muhammad ni manusia ke? Kan? Jadi kita tahu kan dalam sejarah bahawa mereka menolak wahyu yang Allah beri kepada Nabi Muhammad kerana penerima wahyu tu manusia yang biasa seperti mereka juga. Dia akan jadi macam persoalan, akan timbul kepada pertanyaan, kenapa pilih dia? Kenapa tak pilih kami? Kami pun manusia, dia pun manusia macam kami. Seperti itu kan. Jadi Allah kata, kenapa mereka rasa hairan sangat? Wahyu yang kami dah bagi kepada seorang lelaki dalam kalangan mereka. Kemudian Allah sebutkan kepada lelaki itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, Allah kata apa? Berilah peringatan kepada manusia. Ini apa dia ni? Anzir. Kalau sebut anzir ataupun inzar, maksudnya dia adalah kaedah berbentuk menakut-nakutkan. Sebab tu perkataan peringatan ni mungkin kita tak jelas. Kita kena tulis dekat peringatan ni dia adalah bentuk kaedah menakut-nakutkan tentang azab, tentang siksaan, tentang murka Allah, tentang neraka. Itulah maksudnya an anzirin nas. Dalam masa yang sama, Allah kata kepada Nabi Muhammad, sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang yang beriman. Inilah yang kita kata membawa berita gembira kepada orang yang beriman. Orang yang beriman ni, kita kena hidangkan dia dengan bentuk bawa mereka kepada memahami syurga, nikmat-nikmat syurga, pahala dari Allah. Tapi orang-orang kafir ni, kenapa kita kena bagi dalam bentuk amaran kepada mereka? Sebab mereka ni mewah. Mereka ni dah rasa dan nikmat tu macam mereka orang kaya, betul kan? Dan dulu kan jenis orang-orang yang ada harta benda. Jadi kalau kita cerita dia tentang nikmat-nikmat ni, feel dia tu mungkin tak seperti orang beriman. Macam kita kan, macam kita susah kan. Cuba kita kata, nanti kau dapat istana, kita pun rasa macam, bestnya. Dia berbeza dengan orang kaya. Kalau orang kaya, dia memang rumah dia macam istana. Kalau kita kata, syurga tu macam istana. Feel dia tu mungkin kurang. Tapi kita kata dekat dia, engkau akan masuk nanti ke dalam neraka yang sempit, yang buruk. Mungkin dia akan kata, dia akan ada dia punya reaksi dia. Sebab itu Al-Quran dia menggunakan dua pendekatan. Memberikan amaran dan memberikan berita baik. Apabila kita pergi kepada penutupan surah Yunus ni, kita ambil semula ayat 108 tadi juga. Ayat 108 yang kita ada bincang tadi, yang sudut satu tadi, tengok ayat 108 ni, sebenarnya ada Allah ulang sekali lagi dekat penutup ni, tentang ancaman dan berita gembira. Tapi bentuk dia macam mana? Bentuk memberi ancaman ni macam mana? Bentuk memberi berita gembira ni macam mana? Kalau dekat ayat nombor 2, kita hanya tahu umum. Allah kata, beri amaran kepada manusia. Takut-takutkan manusia. Tapi Allah tidak perincikan. Nak takut manusia ni macam mana? Nak kata apa? Tapi dekat penutup ayat 108, Allah ceritakan. Kalau kita baca ayat 102, Allah kata, gembirakan orang-orang yang beriman. Jadi nak gembirakan macam mana? Lebih spesifik dia. Lebih perincian dia macam mana? Maka ayat 108 ada menerangkan. Jadi kita kena tengoklah ayat 108 tu. Jadi waktu kita baca ayat 108, Allah Ta'ala, kita ambil pada yang hujung ni, daripada perkataan فَمَنِ
ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Allah kata, sesiapa yang mendapat hidayah, maka hidayah itu berguna untuknya. Inilah berita gembira bagi orang beriman. Tak gembira ke orang beriman, cara dia adalah kalau kamu pilih wahyu yang ada hikmah tu, wahyu itu benar daripada Allah, bukan rekaan Muhammad, dia benar daripada Allah, maka kalau kamu beriman dengan dia, maka kamu dapat manfaat. Kamu yang dapat faedah. Kamu tak rugi, kamu dapat faedah. Itu kan berita baik untuk kita kan. Sebab tadi kan kita sebut ada hikmah, dia benar dari Allah. Jadi kalau kita beriman, kita ikut, kita tak lalai, kita ambil kesempatan hidayah itu, maka kita layak untung. Okey, itu adalah bahasa mudah. Tapi kalau ada orang yang dia abaikan, walaupun Allah kata Quran itu ada hikmahnya, sangat ada hikmah. Quran itu benar dari Allah. Allah yang ciptakan kamu tu. Dia tahu kamu perlu apa. Kamu perlu rujuk apa. Tapi kalau kamu tolak dia, Allah katalah, وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Sesiapa yang sesat, iaitu sesiapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya kesesatan itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Nampak tak apa perbincangan yang sama dengan pembukaan? Jadi dekat sini kita dapat belajar cara, rupa-rupanya di antara cara nak bagi gembirakan kita, nak ajak orang dapat berita gembira pasal syurga ni, kan? Syurga tu kita nak dia faedah bagi kita. Maka ayat ni terang. Kalau kamu ikut wahyu Al-Quran yang ada hikmah tu, wahyu dari Allah yang Allah hantar kepada kamu, kamu juga yang untung. Faedah untuk kamu. Tapi kalau kamu mengingkari dia, kamu yang akan rugi nanti. Kamu yang akan dapat binasa. Kamu cari penyakit. Itulah pada penutupan ayat nombor 108. Jadi apa yang tuan-tuan dapat daripada tuan-tuan membaca pembuka dan pada penutup? Pada sudut yang kedua tadi yang kita bincangkan. Dan apa berkaitan dengan tujuan surah yang telah pun kita bincangkan tadi? Saya rasa kalau tuan-tuan faham, tuan-tuan jelas, tuan-tuan pasti boleh dapat menghubung kaitkan dengan tujuan tadi. Dapat menghubung kaitkan dengan kisah Fir'aun. Tak? Fir'aun tu, dia dapat celaka tak? Celaka tak diri dia? Dia dapat kecelakaan. Sebab apa? Sebab dia mengingkari Nabi Musa, yang Nabi Musa bawa petunjuk. Tetapi Bani Israel yang ikut Nabi Musa berjaya seberang laut tu. Itu yang Quran tu kata, maka hidayah itu berguna untuk diri kamu. Kan kamu dah tahu bukti orang yang selamat ikut Nabi Musa? Contoh seperti itu. Kan kaum Nabi Yunus tu terselamat? Kan ada faedah kepada mereka? Kata tak? Kenapa? Kerana mereka memilih untuk hidayah tu beriman. Tapi kalau kaum Nabi Yunus tu dia pilih tak nak dengar cakap Yunus tu, tentulah mereka akan berada dalam keadaan mereka mendapat kecelakaan. Okay, itu perkaitan yang dapat saya ulas dalam bentuk nak menghubung kaitkan daripada pelbagai sudut. Okay, jadi kita tengok sudut yang ketiga. Ni last sekali. Sudut yang ketiga masih lagi membincangkan ayat tentang Al-Quran tadi. Okay, kita ambil masih lagi ayat 2, tapi kita nak fokus kepada pemberian wahyu kepada seorang lelaki. Iaitu kepada siapa?
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ayat 2 yang mereka rasa macam yang mereka tolak Nabi Muhammad ni, kan? Kalau kita baca pada ayat tu, yang memang kita jumpa mereka mereka rasa janggal sangat. Rasul Allah ni adalah manusia macam mereka. Yang mereka rasa janggal itulah Allah bagikan kepada mereka wahyu kepada lelaki. Lepas tu dalam masa yang sama mereka telah kata lelaki itu siapa? Mereka kata dekat ujung ayat tu. Mereka kata qalal kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Orang yang kafir itu kata, dia ni gila ni. Mereka cakap dekat Nabi apa? Mereka kata sesungguhnya orang ini sememangnya ahli sihir. Dia kata dahlah mengaku jadi Nabi. Pelik kan? Peliklah Rasul ni Allah pilih manusia. Lepas tu mereka cakap, alah Muhammad ni sebenarnya ahli sihir dia. Itu kita baca dekat pembukaan. Tapi kalau kita baca dekat penutup, Allah suruh kita buat apa dengan ayat 2 ni? Allah suruh kita buat apa dengan ayat 2 ni? Walaupun orang kata Muhammad ni ahli sihir, tuduh macam-macam, mereka tak percaya Rasul ni manusia. Pada penutup ayat nombor 109 surah Yunus, apa yang Allah kenapa sebab 2 kali nota ni? Patutlah saya terambil 2 kali ya. Kejap. Penutup dia Allah suruh apa? Dekat ayat 109. Allah kata wattabi' ma yuha ilaika, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dekat sini, kalau sebelumnya tadi dekat permulaan mereka menolak Nabi Muhammad ni kerana mereka tak setuju Rasul yang terima wahyu tu adalah manusia. Tetapi dekat penutupan Allah masih bawa cerita tentang Nabi Muhammad tu. Tapi dekat sini Allah suruh buat apa? Allah suruh wattabi', ikut apa yang telah diwahyukan kepadamu. Dalam masa yang sama, wasbir, sabarlah. Sabar tu kan mereka kata Nabi ni sihir, mereka tak setuju Nabi ni seorang Rasul, mereka pelekeh-lekehkan. Allah Ta'ala kata, ikut je wahyu yang diturunkan. Mereka setuju ke, mereka tak setuju ke, ikut wahyu yang diturunkan. Lepas tu sabar. Sabar ikut wahyu tu. Orang nak kata apa, orang nak kata ahli sihir ke, nak kata gila ke, sabar kata Allah. Sehinggalah Allah memberikan keputusan. Memberikan keputusan tu, maksudnya Allah memberikan balasan kepada mereka. Wa huwa khairul hakimin, dan Allah itulah sebaik-baik hakim. Dekat sini kan Allah menutup dengan Al-Quran itu penuh hikmah kan? Betul tak Allah tadi kan? Allah katakan Quran itu penuh hikmah pada ayat pertama. Maka dekat ayat hujung kita boleh gunakan. Kerana Allah itulah sebaik-baik hakim. Oleh kerana itu Allah dia maha mengetahui siapa yang terbaik di kalangan lelaki
yang perlu dilantik menjadi rasul, yang layak untuk menerima wahyu. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala kata, Allah ni tahu apa yang manusia perlu dalam hidup mereka. Mereka nak tenang, mereka nak bahagia dengan apa, mereka nak selamat dengan apa. Kerana Allah tu adalah sebaik-baik hakim. Wa huwa khairul hakimin. Maka tamatlah kita bagi bagi pembukaan dan penutupan. Ada 3 sudut pandang bagi surah Yunus, penutupan dan pembukaan. Jadi apa yang tuan-tuan dapat belajar dengan kita kaitkan dengan tujuan surah tu? Kita dapat belajar di sini bahawasanya kalau kita alpa, kita lalai dengan petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan, maka kitalah yang akan dapat kecelakaan. Seperti mana kita sebut kisah-kisah yang sebelumnya. Jadi kita jangan lalai, kita kena ikut. Jangan tunggu-tunggulah, jangan bertangguh dah. Ikut petunjuk-petunjuk tu. Tapi nak ikut petunjuk yang mengandung hikmah tu, maka kita kena belajar, kena memahami apa hikmahnya Al-Quran dan pelbagai maklumat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja yang dapat saya kongsikan selama hampir 40 minit ini untuk surah At-Taubah dan juga surah Yunus. InsyaAllah besok pagi kita nak cepatkan setengah jam. Kalau ikut asalnya saya nak buat pukul 9. Tapi saya baru selesai sebentar tadi 5 hari berturut-turut membentangkan tajuk sinopsis 8 juzuk kepada kaki tangan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Mereka mula jam 8.30 sehingga 9 suku. Sebab itu saya mulakan pukul 9.30. Jadi bermula besok, hari Sabtu, bermula besok, kita akan mula jam 9 pagi sehingga jam 10 pagi. Kemudian ada sambungan tadabbur suratul Kahfi, kisah Nabi Musa dengan Khadir, bermula jam 10.30 sehingga 11.30. Jadi bersiap sedialah dalam tempoh 2 jam tu. Kalau tak sempat ikut, maka boleh ikuti secara rakaman. Bermula besok, termasuk hari Isnin depan, memang kita akan mulakan jam 9 pagi. Bukan lagi 9.30. Okey, ada apa-apa komentar, ada apa pertanyaan dari tuan-tuan dan puan? Ada, silakan Kak Mazidah. Ya Kak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Soalan ni memang mungkin soalan ni soalan asas kan Ustaz, mengenai surah Taubah kan. Dan soalan pun soalan asas. Tapi bila saya baca Ustaz, saya masih tak dapat tak dapat untuk saya mengeksplainkan kepada anak cucu saya mengapa surah At-Taubah tu tidak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya Google dan saya dapat jawapan Ustaz, kerana surah itu diturunkan dalam semasa peperangan dan lafaz Bismillah adalah sesuatu yang aman. Boleh tak Ustaz bagi saya pencerahan sedikit mengapa sebenarnya tak boleh baca Bismillah tu Ustaz? Dari pandangan Ustaz lah. Boleh Ustaz? Ulang balik Kak tadi Kak. Sorry, saya pergi ambil kitab tadi. Ulang balik tadi. Yang Kak baca Google tu. Okey, dia kata surah At-Taubah diturunkan semasa peperangan Tabuk, kan, betul tak Ustaz? Semasa peperangan lah, ya. Dan lafaz Bismillah lebih menunjukkan kepada keamanan.
Atas fakta-fakta tersebutlah yang mengatakan kita tak boleh membaca bismillah. Boleh tak Ustaz kasih pencerahan kat situ? Adakah sebab bismillah tu macam saya lebih mendalami, tak dapat saya di situ jawapan yang tepat bagi pemikiran saya lah Ustaz. Bagi tak Ustaz. Bagi sedikit pencerahan. Okey. Itu apa yang Kak kongsikan tu sebenarnya itulah yang kebanyakannya kita dengar. Tetapi kalau kita katakan kerana pasal perang, tapi kenapa ada banyak pasal taubat? Taubat tu kan kaitan dengan Allah tu Maha Pengampun, dengan penuh kasih sayang kan. Bukankah taubat tu ada kaitan dengan sifat rahmat Allah, sifat rahim Allah, betul tak? Tetapi kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Kathir ya, kalau kita ada tafsir Ibnu Kathir, ketika kita baca dekat surah Taubah, dekat muqaddimah dekat ayat pertama, sebenarnya Ibnu Kathir dia ada bawa maklumat lain sebenarnya. Kenapa tak ada bismillah pada surah Taubah ni? Okey, saya sebutkan ya, ini apa yang dikongsikan oleh Ibnu Kathir. Okey. Dia kata yang ni saya suruh baca terjemah lah. Okey. Dia kata adapun tidak adanya bismillah di awal kerana para sahabat tidak menulis bismillah di awalnya pada mushaf besar. Okey, maksud dia pada zaman pembukuan Al-Quran memang sahabat tak tulis bismillah tu. Memang sahabat tak tulis bismillah tu. Tapi kenapa tak tulis? Kita baca. Yes, itu soalan. Kenapa para sahabat tidak tulis? Mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey, maknanya sahabat-sahabat lain mereka tidak tulis bismillah sebelum ayat pertama surah Taubah kerana mereka ikut apa yang Saidina Uthman buat. Maknanya waktu zaman Saidina Uthman bukukan Quran tu, Saidina Uthman dia tak tulis bismillah. Jadi diorang pun tak tulislah bismillah. Okey. Okey, kenapa Saidina Uthman dia tak tulis bismillah? Okey. Kisah Uthman tak tulis bismillah ni ada dalam riwayat Imam Tirmizi. Okey. Dalam tafsir Ibnu Kathir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah bertanya kepada Saidina Uthman. Dia pernah tanya kepada Saidina Uthman bin Affan, dia tanya macam ni. Dia kata, kenapa engkau menyandingkan, maksudnya kenapa engkau sambung selepas surah Anfal dengan surah Bara'ah, iaitu surah Taubah. Apa sebab kau buat macam tu? Maksud dia, dekat Saidina Uthman, sekarang kita baca selepas surah Al-Anfal ada surah At-Taubah. Betul kan? Tapi pada tulisan zaman Saidina Uthman tu, memang dia seolah-olah macam lepas Taubah tu dia macam bersambung ayat lepas Al-Anfal dia terus kepada Taubah, tak ada bismillah. Sebab kita tahu bismillah ni menjadi pemisah antara satu surah kepada satu surah. Tapi ketika dekat surah Taubah dia tak ada bismillah. Kalau kita baca riwayat ini, sebenarnya bukan sebab ayat tu turun ketika perang, tapi kerana pada penulisan awal-awal pembukaan Quran memang tidak ditulis. Okey. Kenapa para sahabat lain tak tulis? Kerana diikut Saidina Uthman tak tulis. Kenapa Saidina Uthman tak tulis? Setelah Ibnu Abbas bertanya kepada dia, dia kata apa? Dia kata, Uthman jawab, ketika itu dia kata masa turunnya surah-surah kepada Rasulullah,
Dan turunlah ayat-ayat kepada Rasulullah. Rasulullah panggil pencatat-pencatat wahyu ni. Rasulullah pesanlah, letakkan ayat ini pada surah, di dalamnya terdapat ayat ini dan ayat ini. Al-Anfal termasuk di antara surah-surah yang pertama diturunkan, dan Bara'ah surah yang terakhir. Maksudnya tak tulis bismillah tu sebab memang zaman Nabi dia tak tulis, waktu turun ayat Quran tu dia memang tak ada tulis seperti itu. Jadi dia, maksudnya jawapan dia merujuk kepada penulisan pada awal-awal. Seolah-olah macam At-Taubah ni dia sambungan terus kepada Al-Anfal. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang biasa kita dengar tu tentang yang turun ketika perang dan sebagainya. Yang tu saya wallahu ta'ala alam. Itu memang saya baca daripada fatwa mufti. Tu Ya. Puan Liza pun ada hantarkan. Saya dah baca juga yang itu, Ustaz. Ya. Tapi tak ada 5 apalah. pandangan Kak Mazidah dalam tu. Ya. Saya dah baca semua. Tapi yang tak cakap tu memang ada dalam ni lah tadi. Tapi Ya, yang ni ya, ada dari tahu. Imam Al-Qurtubi. Okey, jadi fatwa, okey, saya tunjuk yang fatwa tu, Ustaz. Saya dah baca yang fatwa tu lah, Ustaz. Tapi dia tak ada daripada Ustaz daripada Ibnu Kathir tadi kan memang tak ada kat dalam ni lah. Apa Ustaz, tapi saya dah faham lah, Ustaz. Okey, kalau kita Saya tengok baca daripada fatwa lah tadi, Ustaz. Okey, jadi Saya dekat baca sini dipilih yang apa? Pandangan kedua Imam Qurtubi panjang Ustaz jawapan dia. Okey, ada pendapat ketiga. Nampak tak yang pendapat ketiga dia kata apa? Menyatakan surah Taubah tidak tertulis baginya lafaz bismillah kerana surah ini merupakan kesinambungan. Dia macam sambungan lah. Okey, lepas tu ni kalau tengok dekat sini, justru dia kata Imam Qurtubi menyimpulkan mengikut pandangan yang sahih, sesungguhnya saya gariskan dekat sini. Dia kata sesungguhnya tidak saya kemarin ni dia bengkok-bengkok sikit puasa kan, orang tengah puasa macam ni. Sesungguhnya tidak ditulis lafaz bismillah pada surah Taubah kerana wahyu daripada Jibril tidak didatangkan lafaz bismillah ketika ayat ini diturunkan. Itu saya kata tadi, dari sudut bentuk waktu turun ayat tu Nabi perintah sahabat-sahabat tulis. Jadi Nabi tak suruh tulis bismillah, jadi sahabat pun ikut macam tu. Maka ketika zaman Uthman buat macam tu. Tapi kita tak jumpa alasan Uthman menyebut seperti itu. Yang kata sebab istilah yang pandangan perang tadi itulah. Tapi itu juga termasuk dalam pendapat para ulama. Sangat baik artikel ni, maka kita boleh jawablah pada mana-mana pertanyaan. Okey, jazakumullah khair. Okey. Terima kasih Ustaz. Ustaz, kalau macam tu, Sab'un Tiwal, 7 surah yang panjang tu dia termasuk Taubah sekali ke? Surah Sab'un Tiwal, ya, dia termasuk surah Taubah. Sekejap. Bagi saya. Sab'un Tiwal ni. 7 surah yang panjang. Okey, 7 surah panjang. Okey, Sab'un Tiwal. Sekejap. Tuan-tuan tahu kan tiwal tu maksudnya panjang. Dia Al-Quran ni 114 surah ni dia ada pembahagian-pembahagian dia. Dia ada pembahagian-pembahagian dia, ada yang bahagi kepada surah pendek dia panggil, surah panjang, ada surah pertengahan, ada surah yang ratusan ayat. Itu pembahagian dia. Jadi yang tiwal ni nanti saya kena rujuk semula yang tiwal tu. Okey, sambil-sambil tu ada apa-apa persoalan lain sementara saya mencari jawapan. Ya, silakan. Yang pasal surah At-Taubah baca bismillah tu kan, mungkin tiba-tiba kita terbaca, adakah menjadi satu haram pun? Jadi kesalahan tak Ustaz? Ya, dekat fatwa tu dia ada ulas tak maklumat seperti itu. Dan sebab ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Sekejap. Okay, kita tengok dekat tu. Jadi kalau kita tengok dekat sini, Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap.
Kalau kita tengok dekat fatwa tadi, dia kata okay. Belum kesimpulan tu ada. Dekat kesimpulan kan. Dia kata apa dekat sini? Okey. Okey, kalau ikut dekat sini adab dia lah. Kata kat sini adab dia, kita tak bacalah pada bismillah tu. Tapi kalau kita terlupa tu, tak apalah. Kita ikut kepada pendapat kebanyakan para ulama sebut seperti ini. Okey. Okey. Ustaz, surah At-Taubah termasuk dalam surah-surah 7 surah yang panjang tu. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anfal dan At-Taubah. Okey, sana saya nak tunjukkan ni siap. Apa ni? Dia punya pembentuk pembahagian dia. Sekejap saya tunjukkan. Istilah tiwal tu. Sekejap. Okey. Istilah tiwal tu. Kita tahu tak definisi tiwal tu? Kenapa dia dipanggil panjang? Dia panggil panjang. Sekejap. Saya ada nota-nota tu. Cuma nak kena mencari balik. Okey, sambil-sambil tu ada apa-apa persoalan lain? Ada soalan lain? Pembahagian. Saya pembahagian surah. Okey, ada soalan lain ke yang boleh kita kongsikan? Ada? Tak ada lagi Ustaz buat masa ni. Okey. Kalau tak ada, okey, saya tunjukkan nota sekejap. Last ya, ni soalan last lah supaya tuan-tuan boleh sambung balik baca Quran tu. Okey, kita nampak tak tajuk pembahagian surah? Nampak tak bahagian surah? Nampak Ustaz. Okey. Surah ni dia terbagi kepada 4 lah kategori. Dia panggil At-Tuwal, Al-Mi'un, Al-Mathani dan Al-Mufassal. Okey, dia bagi 4. Okey. At-Tuwal ni maksudnya 7 surah panjang. Ini adalah sepakat di kalangan para ulama At-Tuwal. Okey. 7 tu, kalau kita baca 7 tu, berapa tadi saya kata? 7 kan? Kalau kita baca dekat 7, dia kalau ikut ni dia tak termasuk pada surah Taubah. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf ada masuk Anfal. Kita tengok. Kita tengok yang lain. Okey, kita tengok. Al-Mi'un. Okey, Al-Masani. Ni nota saya yang tak lengkap ni. Kejap. Al-Mufassal, Al-Masani. Jawapan dia nanti kita ni baliklah. InsyaAllah kita simpan balik soalan tu. Saya ada nota yang saya update. Saya nak bagi dengan lebih detail. InsyaAllah nanti kita ni balik. Kita jawab soalan ni pada siri yang akan datang insyaAllah. Nanti saya kongsikan nota ni insyaAllah. Lagi mudah, lagi senang nak rujuk. Okey, kita berhenti di sini. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita daripada permulaan sehingga kepada penghujungnya. Semoga Allah memberikan kita rahmat, sentiasa memberikan kita rasa cinta kepada Al-Quranul Karim. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah.